ni tak nak gusar dah. Yang pertama Nabi kata pada dia, kunu fid dunya adyafa. Yang pertama Nabi pesan, hiduplah kamu di dunia ni seperti seorang tetamu. Ini Nabi kata, hidup di dunia ni kena anggap diri kita ni sebagai tetamu. Dunia ni bukan milik kita. Tuan-tuan, dunia ini bukan tempat kita tinggal, tetapi tempat yang akan kita tinggal. Saya ulang, hidup di dunia ni, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat yang kita pasti dan pasti akan tinggal. Sebab tu Nabi kata, anggap sebagai tetamu. Saya daripada Kedah datang ke negeri Kelantan, saya kena anggap saya tetamu di sini. Saya datang ke masjid tuan-tuan, saya datang ke tempat tuan-tuan, saya kena anggap saya ni sebagai tetamu. Saya bukan orang sini. Saya datang dan ada masa saya akan pulang. Kita datang di dunia ni tuan-tuan hanya sebagai tetamu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa dia? Perumpamaan hidup di dunia ni seperti kamu berlayar di dalam sebuah bahtera. Sampai ke sebuah pulau, bahtera ni berhenti. Nakhada bahtera tu kata apa dia? Wahai penumpang-penumpang sekalian, ini adalah perhentian kita yang terakhir sebelum kita berlayar, dan tidak akan berhenti di mana-mana dah sehingga kita sampai ke destinasi. Kalian turunlah di sini, carilah bekalan sebanyak mana mungkin yang dapat tuan-tuan ambil, yang dapat kalian kumpulkan untuk menjadi bekalan kepada kalian semasa berlayar ke destinasi kelak. Imam Ghazali kata masa tu ahli kapal yang turun ke pulau itu ada 3 golongan. Tuan-tuan cuba cek tengok. Hei orang Kurung Batang, cuba cek tengok kalian duduk di tempat yang mana. Yang pertama, yang turun-turun ni tuan-tuan, dia sibuk cari dah sebanyak mana bekalan yang dia boleh cari. Turun-turun dia tengok pisang-pisang dia balas, dia tengok betik-betik dia sapu, dia tengok buah pauh dia ambil. Dia kata boleh buat colek-colek. Dia kira balas ya. Pucuk putat dia ambil, pucuk jangguih dia sapu, daun ketum pun dia balas. Hak jenis nombor 1 ni. Dia kata yang ni, dia kata aku punya bekalan penuh, alhamdulillah. Yang nombor 2, hak jenis ni di Kurung Batang ni pun berselerak. Hak jenis orang Kedah panggil ralik, sini panggil apa Datuk? Sama, ralik lah. Ralik. Dia ralik, dia isap rokok. Dia tengok yang tu, dia kata cantik no tempat ni, dia isap rokok. Tiba-tiba lalu depan janda, dia kata janda ni pun, dia kata kalau make up sikit-sikit ni karan elok ni, dia kata hak jenis ni. Kurung Batang ni pun banyak ni. Hak jenis ni. Sampai di pertengahan masa baru dia sedar, baru dia buat persiapan. Ada juga walaupun tak banyak. Yang nombor 3, yang ni golongan celaka kata ulama, dia galik daripada mula sampai semboyan berbunyi. Inilah Nabi kata, Imam Ghazali kata, golongan yang ada atas dunia ni. Kamu pilih, kamu nak yang mana? Kamu nak jadi golongan yang pertama, golongan yang kedua, ataupun golongan yang ketiga? Bekalan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut watazawwadu, carilah bekalan banyak-banyak. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Saya masa mengaji sekolah Arab dulu tuan-tuan, saya ingat tingkatan 3, tingkatan 4, dia ada satu mata pelajaran nama mutala'ah. Sekarang saya tak tahulah sekolah Arab ada ke tak ada. Mutala'ah ni dia cerita banyak cerita. Ada dia cerita raja dengan 3 menteri. Ada kisah 3 raja dengan 3 menteri. Tuan-tuan dah dengar tak? Ni bukan politik. Kisah raja dengan 3 menteri. Raja ni dia dapat aduan banyak daripada rakyat mengenai
Nak panggil apa? Kalau bahasa Kelantan dia panggil kebebrokan 3 menteri ni. Dapat laporan banyak lah, menteri ini celaka kerja, haram tak buat, yang ni menteri tak ada amanah. Dia nak pilih tengok. Dia nak pilih tengok 3 menteri ni dia nak gugurkan daripada kabinet dia. Dia nak buat macam mana? Dia nak tengok mana menteri yang baik, mana menteri yang jahat. Raja ni pun dia panggil 3 menteri ni. Ni tak nak kena mengenal dengan siapa tuan-tuan? Tak nak kena mengenal dengan siapa? Boleh kan nak sebut? Tuan-tuan duk jegir-jegir mata siapa? Tuan-tuan ingat saya takut dengan tuan-tuan? Menteri pun saya lawan sama tuan-tuan. Ni saya nak cerita pasal dalam buku ni, dalam kitab. Raja ni dia panggil 3 orang menteri ni. Raja ni kata, Datuk Seri sekalian, ya tuanku, beta rasa nak makanlah buah pauh yang paling sedap dalam negeri beta. Buah pauh kan, bukan buah pelai kan, buah pauh. Buah pauh yang paling sedap dalam negeri beta. Datuk Seri boleh cari tak untuk beta? Menteri tuan-tuan, menteri. Raja tak minta pun dia nak siap. Tuanku, itu benda yang paling kecil ya permintaan tuanku. Siap, kami akan siapkan. Tapi beta tak mau Datuk Seri arahkan orang pergi cari. Beta nak Datuk Seri sendiri yang pergi cari. Nak tengok pandai tak Datuk Seri pilih buah pauh ni. Baik tuanku, siap. 3 orang ni pun turun. Menteri yang pertama ni, menteri yang ada amanah, menteri yang ada tanggungjawab, menteri yang ada nilai iman dan takwa. Dia pergi cari buah pelam yang paling sedap. Kalau terpaksa cari di Perlis pun carilah harum manis. Harum manis ni kita beli namanya harum manis. Harum pun tak ada, manis pun haram tak. Celaka tengah muhur. Ni harum manis. Sekilo RM50 pun RM50 lah. Kalau ada sekilo yang 100 pun 100 lah. Sebab nak jadikan hadiah, nak persembah kepada raja. Seguni tuan-tuan, dia cari harum manis yang paling sedap. Perlis, Siam, semua dia cari. Satu guni, grade A belakang, dia buat pergi kat tuanku. Menteri yang kedua ni tuan-tuan, menteri yang separuh amanah. Amanah setengah, khianat setengah. Dia cari buah pelam yang elok-elok, dia letak atas. Dia kata, tuanku nak makan apa? Sampai 3 guni. Dia kata hak bawah nu buah-buah hak tak masak pun tak apa dah. Janji hak atas elok. Tuanku nak makan apa? 3-4 biji kenyang. 3 guni. Dia kata. Dia bubuh hak sekerat nu haram tak elok, hak atas elok. Dia jait, dia bubuh. Menteri nombor 3 ni menteri celaka. Amanah tak ada, khianat bertambah. Seguni buah pelam tu tuan-tuan, buah pauh tu grade E dia buat mah. Hak busuk, hak putih, hak tak masak, hak masam, guni. Dia kata tuanku ke darah 2 guni tu yang aku tak buka dah. Bubuh. Esok dia pun bawa persembah depan tuanku. Tuanku ni pun kata terima kasihlah Datuk Seri sekalian yang sudi bersusah payah nak cari buah pelam yang paling elok untuk beta. Tuanku pun perintah ketua polis negeri mai masuk. Tuanku kata tangkap 3 menteri ni, bubuh dalam lokap selama seminggu. Selama nak jadi menteri ke tak? Nak tuanku, duduk dalam lokap seminggu. Nak makan apa tuanku? Apa yang hampa cari, yang itulah hampa makan untuk seminggu. Apa yang hampa cari, yang itulah yang hampa makan sebagai seminggu. Masa tu tuan-tuan, 3 menteri ni, yang mana yang bertuah? Menteri yang ada amanah, menteri yang ada iman, menteri yang ada takwa. Hak yang paling teruk menteri yang nombor 3 tu. Haram apa pun tak ada. Dia kata celaka sungguh aku. Dia kata nak pepak lagu mana ni, buah pelam keras ni, dengan keras, dengan busuk, dengan masam, hang ke darah lah. Apa dia
pengajaran untuk kita tuan-tuan. Di dunia ni, apa yang tuan-tuan kumpul, apa yang tuan-tuan simpan, apa yang tuan-tuan cari, itulah yang tuan-tuan akan berbelanja di akhirat kelak. Sebab tu dunia ni boleh ambil ke tak? Boleh, tapi berpada-pada. Saya nak bagi tuan-tuan tengok 3 ayat Al-Quran.